A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah At-Taubah ayat 112. Sebelum tu kita tengok ayat yang lepas, apa dia pengajarannya dan apa kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, cerita ayat yang lepas ialah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Itu Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman yang hidupnya adalah kerana Allah dan untuk agama Allah, sehingga mereka sanggup menjual yang paling mahal dalam dirinya, yang ada pada dirinya, demi untuk mendapat yang lagi mahal, iaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-111 ni, kalau sebelumnya Allah menceritakan tentang apa? Cerita orang munafik kan? Apa dia antara amalan orang munafik? Dia buat apa? Dia target dia nak runtuhkan Islam, nak pecah belah kan? Tapi dia buat apa? Masjid kan? Maknanya dia buat pada zahirnya nampak benda yang cantik, tapi tujuannya adalah pecah belah. Pada zahirnya cantik, tapi di sebaliknya adalah berniat jahat. Dan ayat 111 Allah nak bagi tahu beza orang munafik dengan orang beriman. Kalau orang munafik dia akan buat apa saja demi untuk jaga apa? Nyawanya, kedudukannya, hartanya. Itu orang munafik. Tapi orang beriman terbalik. Dia akan korbankan yang paling mahal dalam dirinya demi untuk Islam, untuk menyatukan Islam, untuk menaikkan Islam. Jadi sangat beza antara ciri-ciri munafik dan orang yang beriman. Dan juga daripada kisah orang munafik ni, sebenarnya Allah nak bagi peringatan kepada kita supaya berhati-hati. Berhati-hati dengan perancangan yang paling bahaya. Bukan daripada orang kafir, tapi daripada orang munafik. Apa dia perancangan daripada orang munafik yang paling bahaya, yang patut kita ambil pengajaran daripada kisah pembinaan Masjid Dirar. Apa dia? Yalah, itu target dia kan. Tapi dia buat apa? Buat benda yang baik. Jadi pengajarannya dia Jadi pengajaran paling besar pada kita, jangan mudah tertipu dengan amalan kebajikan. Jangan mudah tertipu dengan amalan kebajikan. Kadang-kadang orang tu belajar hadis, tapi tujuannya dia nak guna hadis untuk hancurkan Islam. Kadang-kadang dia hafal Quran. Kadang-kadang dia buat kajian tentang Al-Quran kan. Macam orientalis kan. Dia lebih mahir daripada orang Melayu pasal bab Quran. Dia tak hafal Quran, tapi dia tahu, dia faham maksud dia satu persatu. Surah apa, ayat apa,
Tapi apa tujuannya? Untuk hancurkan Islam. Sebab tu Allah sebut antara sifat orang munafik apa dia? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Dalam surah Al-Munafikun kan, Allah kata apa? Kalau kamu lihat orang munafik, kamu akan rasa apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ajsam tu mana? Fizikal mereka, body mereka mengkagumkan engkau. Sama ada body dia hebat, semak pakaiannya kan, dengan jubahnya, dengan serban besarnya. Kemudian wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan sekiranya mereka berkata, mereka berucap tasma' liqaulihim, kamu akan dengar kata-kata mereka. Oh, bahaya. Kenapa kita terpegun? Sebab dia guna ayat Quran, dia guna hadis. Cakap pula dalam masjid. Kalau orang kafir, kita tak terpegun. Sebab memang jelas clear dia kafir kan. Hebat macam mana pun clear dia kafir. Yang ni kita terpegun sebab dia bercakap atas nama Islam. Dia pun orang panggil nama Islam kan. Duduk pula dalam masjid. Cakap pula keluar Quran dah hadis. Quran hadis. Betul kan? Betul, buat pula selawat perdana kan. Shah Alam berselawat kan. Bahaya tu. Jadi pengajaran Allah nak bagi tahu, jangan mudah tertipu dengan amalan kebajikan. Kadang-kadang amalan kebajikan itulah memudahkan orang Islam ditipu. Kan? Banyak tak? Ini realiti kan? Pasal semua kita tahu. Ramai tak ustaz-ustaz penceramah cakap Quran, cakap hadis, cakap tentang Islam, tapi menyebabkan perpecahan semakin bertambah? Ramai tak? Itu bukan Islam tu, bukan Islam. Islam mengajak kepada wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Bersatulah, berpeganglah dengan tali Allah, dengan Quran, dengan tauhid, dan jangan kamu berpecah belah. Tiba-tiba bila dia bercakap lagi memecah belah. Itu ciri-ciri apa tu? Sama dengan masjid dirar. Cuma dia bukan masjid lah, tapi kata-kata dirar. Kata-kata dia supaya orang benci pada kumpulan tu, orang benci pada ustaz ni. Itu ciri-ciri munafik. Okey. Boleh? Jadi sebelum kita masuk ayat baru, saya nak sebut antara kelebihan orang yang mati syahid. Sehingga kan sahabat-sahabat ni sangat teruja, tunggu-tunggu je untuk Nabi isytiharkan jihad. Sama ada dia kanak-kanak ke, dia remaja ke, dia orang dewasa ke, dia orang tua ke, dia orang tempang ke, semua berebut nak mati syahid. Apa sebab? Sebab kelebihannya sangat besar. Kalau ayat 111 Allah hanya sebut apa dia? Surga je. Tapi saya nak sebut juga kelebihan-kelebihan lain yang Allah sebut dalam ayat Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, dalam surah Ali Imran. Boleh buka surah Ali Imran. Ayat 169. Surah Ali Imran ayat 169 sehingga 171. Cuba tengok apa yang Allah nak bagi berita gembira kepada orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna allazina qutilu. Dan janganlah kamu menghisap, kamu mengira. Allazina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang dibunuh ataupun mati syahid fi sabilillah pada jalan Allah, amwata,
Jangan kamu kira apa? Mereka tu mati. Maknanya jangan kata orang mati syahid mati. Bal ahya'un, bahkan mereka tu sebenar hidup. Jangan cakap orang mati syahid mati. Sebenarnya dia hidup. Tapi hidupnya berbeza. Sebab dia hidup di mana? Inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Dan yurzaqun, mereka tengok bahasa Al-Quran, mereka yurzaqun. Kalau kita kat dunia ni, kita diberi rezeki ke kita mencari rezeki? Orang mati syahid cari tak? Tak. Duduk dalam kubur, rezeki sampai je tanpa buat apa-apa. Kemudian farihina bima atahumullah. Seterusnya yang ketiga, mereka farihin. Apa makna farihin? Gembira dengan apa yang Allah bagi. Kita nilai kita ni gembira bila manusia bagi, kan? Kita mana lebih gembira? Manusia bagi duit 1,000 dengan kita dapat bangun malam. Mana lebih gembira? Dua-dua. Kalau dua-dua memang ada masalah. Ada masalah. Kita kalau ada peluang berzikir pagi, kan? Dengan orang kata lepas solat subuh keluar pergi kedai mamak, dia belanja. Kemudian lepas belanja dia bagi lagi RM100. Kita nak tunggu zikir ke nak ikut dia? Tak, dia kata lepas subuh terus. Dia bila dah kedai mamak dia tak panggil zikir dah. Jadi orang beriman farihin bima atahumullah. Dia sangat gembira bila Allah yang bagi. Sebab kalau manusia bagi, banyak mana yang manusia boleh bagikan. Allah kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang Allah bagi pada manusia sikit je. Tapi kalau Allah sendiri bagi, pasti hebat. Min fadlihi, daripada kelebihannya. Wa yastabshiruna, dan mereka apa tu? Yastabshiruna, mereka nak bagi berita gembira. Tadi mereka gembira, kan? Ini mereka nak bagi berita gembira kepada siapa? Ataupun mereka tengah sangat-sangat teruja dengan siapa ni? Billazina lam yalhaqu bihim. Dengan orang yang akan ikut mati syahid seperti mereka. Tunggu-tunggu ni, lepas ni kawan aku. Lepas ni Ustaz Mu'in, ya. Ustaz Mu'in tak tahu pun. Kenapa dia seronok ni? Sebab orang beriman ikhwatun, bila dia dapat nikmat, dia nak kawan dia juga dapat macam dia. Kemudian min khalfihim, dari selepas mereka. Dan mereka nak cerita apa pada orang yang akan datang ni, yang akan bakal calon ahli syurga? Alla khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka, walahum, dan tidak ada sedih. Takut apa? Takut mati, tak ada. Nanti saya akan sebut mati syahid ni sakit tak? Mati syahid ni sakit ke tak? Semua tak boleh jawab sebab semua tak ada pengalaman, kan? Sakit? Sakit, Abu? Itu bercakap berdasarkan akal. Nanti saya akan sebut hadis Nabi. Itu sakit umum, mati umum. Yang mati syahid fisabilillah ada special. Kemudian dia kata apa lagi? Yastabshiruna, mereka nak bagi berita gembira dengan apa? Bi ni'matin minallah, dengan nikmat daripada Allah, wa fadlin, dan anugerahnya. Wa annallah, dan mereka cukup yakin sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang beriman. Apa berita gembira kalau ayat Allah tak akan sia-siakan?
Bila Allah kata Allah tidak akan sia-siakan amalan kita ataupun pahala, apa maksud dia? Jaminan syurga. Ha? Jaminan syurga. Jadi kalau Allah kata Allah tak akan sia-siakan apa yang kita buat, sepatut kita rasa apa? Nak buat sebanyak yang mungkin, sama ada besar ataupun kecil. Kenapa? Sebab Allah tak akan sia-siakan walaupun kecil. Berbeza kita dengan manusia kan? Kalau bos kita cakap, saya tak akan sia-siakan kerja kamu. Agak-agak dia bagi semua tak yang kita buat? Dia bagi yang dia nampak. Dia bagi yang urusan kerja pejabat kan? Yang dia tak nampak dia tak akan bagi. Tapi Tuhan nampak semua tak? Di jalan raya, dalam kereta, dalam rumah, seorang-seorang. Subhanallah. Okey. Itu kelebihan orang mati syahid berdasarkan Al-Quran. Okey, berdasarkan hadis, riwayat At-Tirmizi daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Qala Rasulullah SAW, li syahid indallah sittu khisalin. Daripada Miqdam bin Ma'di Karib telah berkata, sabda Rasulullah SAW, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, dia tak main dah di sisi manusia, sittu khisalin, ada 6 sifat, 6 kelebihan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ah, diampunkan dosanya kali pertama je kena tikam ke apa, terus diampunkan semua dosa dia. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia akan nampak tempatnya dalam syurga. Saat pertama kena tikam ke, kena tombak ke, dia terus nampak tempatnya di syurga. Kita kalau tengah sakit kan, orang tunjuk gambar banglo kita yang dah siap dengan kunci. Masa tu doktor tengah cucuk tu, ada rasa sakit tak? Kalau sakit juga memang baik tak payah beli banglo lah. Itu baru nampak anak kan. Ini nampak tempat apa ni? Surga yang kekal abadi. Okey, yang ketiga, diselamatkan wa yujaru min azabil qabri, diselamatkan daripada azab kubur. Ya Allah, kita dah baca doa setiap kali solat kan, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil, 5 kali sehari, dah 20 tahun tapi tak ada jaminan. Yang ni mati syahid terus diselamatkan daripada azab kubur, bahkan tidak ada soal jawab dalam kubur. 3 kan? Yang keempat, wa ya'man minal faza'il akbar, dia akan rasa aman dan selamat daripada suasana hari kiamat yang menakutkan. Sabar, habiskan dulu lah, cepat dulu lagi. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'si tajul waqar al-yaqut minha khairu minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Dia letak di atas kepalanya mahkota yang penuh dengan permata, dan setiap permata nilainya lebih baik pada dunia dan segala isinya. Permata yang di mahkota tu nilainya lebih baik pada dunia dan isinya. Kita kerja pagi petang siang malam sampai 50 tahun, satu mahkota pun belum dapat lagi. Diletak di atas kepalanya, dia panggil apa? Mahkota kan? Yang ada permata, dan setiap permata nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi permata tu tak penting, tapi nilai nilai permata itu. Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, yang kelima. Dikawinkan dengan 72 isteri daripada bidadari. Puspa tak jadi nak pergi berjihad dah. Oh, mata tu tak payah cakap lah. Bidadara.
riwayat At-Tirmizi. Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Miqdam bin Ma'di Karib. Ha? Ma'di, mim, ain, da, ya. Oh. Mim pula. M, A, koma, D, kaf, A. Dah keliru dah. Ha? K, A, R, I, B, Karib. Dikawinkan dengan 72 isteri daripada bidadari, dan di sini disebut 7. Permulaan dia kata 6. Yang terakhir dia akan memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Hadis sahih. Orang kita biasa dengar yang salah apa dia? Yang hafal Quran boleh tarik keluarga kan 10 orang. Itu bukan hadis sahih. Yang ni yang sahih ni, bukan yang hafal Quran tapi yang mati syahid. Dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang. Tak min aqaribihi, daripada kerabatnya. Adik-beradik, pakcik. Samalah tu. Boleh. Tapi nak dapat syafaat ni kena ada keluarga kita pergi syahid. Ini semua takut dah. Semua tak dapat. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Okey. Boleh Puspa? Semua setuju kan kecuali satu je. Okey. Kelebihan ini saya tanya soalan tadi, mati syahid ni sakit ke tak? Sama tak dengan mati yang lain? Dalam hadis riwayat An-Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala asy-syahidu la yajidu masal qatli illa kama yajidu ahadukum al-qarsah yaqrisuha. Hadis hasan sahih. Maksud dia, sabda Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak akan dapati rasa sakit mati melainkan sebagaimana seseorang kamu rasa al-qarsah. Qarsah ni ulama berbeza pendapat. Dia kata seperti kita cubit daging kita. Cubit. Kan? Cubit daging dengan jari. Sakit mati syahid macam itulah. Ataupun ada pendapat mengatakan macam digigit semut. Macam digigit semut. Okey? Macam orang kata, orang tanya, kena cucuk sakit tak? Tak sakit. Macam mana tu tak sakit? Macam kena gigit semut lah. Gigit semut pula macam mana? Macam kena cucuk lah. Boleh? Lafaz hadis tadi dicubit. Ha? Lafaz hadis tu seperti dicubit. Seperti dicubit. Kita ambil daging kita, kita kepit dengan jari. Dan ada tawaran istimewa. Dia akan dapat kelebihan mati syahid tapi tanpa mati di medan perang. Tanpa pergi berperang dan tanpa mati di medan perang. Pahala dia sama seperti orang mati di medan perang. Tak. Woi, ramanya dapat syahid macam tu. Hadis riwayat Muslim daripada Sahal bin Hanif, anna Nabi SAW qala, man sa'ala Allah asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Maksudnya,
Sabda Nabi SAW, siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, bisidqin, dengan betul-betul, dengan benar-benar, bukan main-main. Ya Allah, bagilah aku mati syahid. Kalau ada peluang, memang dia akan pergi dan dia akan berperang. Maka balaghahullah, Allah akan sampaikannya manazil syuhada, kedudukan orang yang mati syahid, wa immata ala firashi, walaupun dia mati di atas katilnya. Dia betul-betul berniat, berazam nak mati syahid, tapi tak ada peluang. Besok malam tu dia tidur, dia mati di atas tilamnya, maka dia dapat pahala seperti orang mati syahid di medan perang. Yang mati di atas katil. Ustaz, maknanya semua orang kena berniat macam tu? Dia orang beriman wajib berniat. Sehingga kan Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang tidak berniat untuk mati syahid, maka dia mati dalam keadaan jahiliah. Itu hadis sahih. Kenapa mati dalam jahiliah? Sebab bila dia tak niat nak mati syahid, apa maksud tu? Dia tak cinta pada Allah, dia tak cinta pada agama, dia lebih pentingkan diri. Dia bukan orang beriman yang sejati. Bila-bila masalah. Tapi nanti kita akan belajar ayat selepas ni. Dah ada syarat-syarat tu, baru niat. Kalau belum ada syarat, jangan niat. Okey? Habis. Kelebihan orang mati syahid. Okey, sekarang timbul soalan. Siapa ni? Orang yang macam mana yang Allah nak tawarkan syurga pada mereka? Yang sanggup menjual harta dan nyawanya kepada Allah. Siapa? Hadis riwayat Muslim. Nak nombor hadis 1909. Okey. Jadi soalan, siapa yang layak untuk mati syahid dan mendapat syurga? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ayat ni Allah kata at-taibun, iaitu jadi ayat yang 112 ni Allah sebut sifat-sifat, ciri-ciri orang yang jual harta dan nyawa untuk mendapat syurga. Iaitu pertama, sifat pertama, orang yang sentiasa bertaubat. Taibun dia isim fa'il lah. Taib. Wazan dia fa'il. Apabila isim fa'il menunjukkan apa? Seolah sifat dia memang suka bertaubat. Kalau kataba menuliskan, saya bagi contoh buat ayat. Zaidun yaktubu. Cuba terjemah. Ini fa'il ni, bukan isim kan? Bila fa'il menunjukkan apa? Sedang menulis. Tapi kalau saya kata Zaidun katibun, ini ismu fa'il. Macam inilah taibun abidun. Beza tak? Zaid adalah penulis. Makna apa? Kerja dia menulis. Tapi kalau Zaidun yaktubu, kadang-kadang dia menulis, kadang-kadang tak. Boleh faham? Beza tu. Jadi bila Allah kata orang ni taibun, makna apa? Sentiasa bertobat. Bertobat, satu sentiasa bertobat, yang kedua daripada semua dosa, bukan sebahagian dosa. Bila dia sentiasa bertobat, dia ada dosa tak? Syarat pertama nak mati syahid, mesti tak ada dosa. Ustaz, setiap orang mesti buat dosa. Ya, bila dia buat dosa, dia bertobat, tak ada. Kan Nabi kata apa dalam satu hadis? At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Cuba terjemah.
Kalau seorang at-taibu, kalau ramai, taibuna, ada waw nun, ramai. Okey, orang yang bertaubat minaz zambi, dari dosa, kaman, kaf seperti man, orang yang la zambalahu, yang tidak ada dosa. Jadi syarat nak mati syahid pertama, jauh daripada dosa. Bila buat dosa, kena terus bertaubat. Yang kedua, al-abidun. Sifat kedua, selalu beribadat. Apa makna ibadat? Apa makna ibadat? Sesuatu tu apa? Ha? Yang ikhlas kerana Allah. Buat ikhlas Kerana Allah. kerana Allah. Dan menghampiri sunnah. Sunnah Nabi. Okey, semua tak salah, tapi kurang tepat. Yang diberi oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ialah al-ibadah ialah kullu amalin kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al az-zahirah atau al-batinah. Ini ibadat, pengertian ibadat yang lagi tepat dan lagi luas, iaitu kullu, semua apa? Ma yuhibbuhullah, apa yang Allah suka, wa yardahu, dan jadi kalau yang semua Allah suka, banyak tak? Banyaklah. Senyum pada orang, Allah suka tak? Ramai yang solat tapi tak suka senyum pada orang. Bukan ibadat tu. Ibadat tak boleh pilih-pilih. Yang dia suka dia buat, kan? Semua yang Allah suka dan Allah redha, minal aqwal, daripada kata-kata, kadang-kadang kata-kata yang baik, menggembirakan orang, Allah suka, ibadat tu. Kadang-kadang orang tanya jalan, kita tunjuk ke mana jalan ke Masjid Bukit Jelutong, kita kata terus, lepas tu, oh Allah suka, ibadat tu. Wal af'al, dan perbuatan, sama ada zahir ataupun yang tak nampak. Kenapa? Kita berdoa pada kawan kita, kan, kawan kita tak tahu, Allah suka tak? Allah suka, ibadat. Berapa ramai yang beribadat, contohlah, kan, kononnya beribadat tapi sebenarnya dia tak beribadat. Contoh, dia pergi masjid, kan, dalam pergi masjid, dalam dia melaksanakan salat, dia menyakitkan hati orang, Allah tak suka. Ramai tak? Ramai. Dengan pijak selipar orang, dengan parking tak betul, kan, parking depan pintu masjid, belok kereta orang, keluar lambat, badan berbau, kan. Okey, jadi ibadat ialah Allah. Syarat kedua, sifat kedua orang yang layak untuk mati syahid ialah selalu beribadat pada Allah. Yang mana ni? Perkataan dia ibadat, perbuatan dia ibadat, diam dia ibadat, cakap dia ibadat, berjalan dia ibadat, baring dia ibadat. Okey, kenapa ibadat datang selepas bertaubat? Mana lebih penting, taubat ke ibadat? Kenapa? Kenapa ibadat selepas taubat? Ibadat lagi senang lepas perkara. Dia apa punca manusia malas beribadat? Dosa penghalang besar ni ibadat. Sebab itulah bila dah bertaubat, licin, mudah perjalanan, ibadat jadi ringan je. Sebab itulah Nabi kata bila kita buat dosa melekat satu titik hitam, kan, bila dia bertaubat
habis. Tapi kalau dia tak bertaubat, tambah satu dosa, lagi hitam, akhirnya Allah tutup pintu hati. Bahkan ulama banyak cerita kan, mereka tak boleh bangun malam hanya sebab satu dosa je. Kalau 5 dosa, bukan tak boleh bangun malam, siang pun tak boleh bangun. Boleh? Jadi syarat beribadat selepas taubat ialah supaya ibadat tu menjadi mudah dan ringan bila dosa tak ada. Kemudian Alhamidun. Yang ketiga, sentiasa memuji. Memuji siapa ni? Memuji Allah bila? Ramai orang boleh memuji Allah pagi, malam kan? Petang. Tapi tak ramai boleh puji Allah ketika Allah bagi musibah. Betul kan? Zikir pagi okey, zikir petang okey. Tapi bila telefon dah hilang, dia tak boleh nak sebut Alhamdulillah. Jadi bila sebut Alhamdulillah ialah sentiasa memuji ketika senang, ketika susah, ketika sihat, ketika sakit, ketika miskin, ketika kaya. Mulut dia lancar je. Alhamdulillah. Okey. Dia sepak batu, Alhamdulillah. Jatuh longkang, Alhamdulillah. Duit hilang, duit hilang, astagfirullah. Tengok TV bukan astagfirullah. Alhamdulillah, habis satu siri kan. Dan kenapa Alhamdulillah disebut selepas ibadat? Ibadat tadi apa maksud dia? Semua yang Allah suka kan? Tapi adakah semua yang Allah suka kita suka? Banyak yang Allah suka kita tak suka kan? Sebab perintah Allah berlawanan dengan nafsu. Tambah-tambah yang Allah larang. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh kan? Jadi sebenarnya bila Allah larang, jangan buat, jangan mengumpat, jangan membazir. Sebenarnya nikmat tak kepada kita? Nikmat tak? Apa nikmatnya? Apa dia? Macam bapa, ibu bapa yang baik kan. Dia kata okey kepada anaknya, pukul 11 tutup TV, pergi tidur. Besok bangun awal kan. Banyak larangan. Sebenarnya nikmat tak kepada anak tu? Larangan mak bapak tu. Kan? Nikmat tak? Sebab dia tak faham. Dia tak faham larangan tu sebenarnya bawa kebaikan. Sebab tu Allah Alhamdulillah datang selepas. Dalam ibadat ada yang kita tak boleh buat. Sebenarnya yang kita tak boleh buat, yang Allah larang tu nikmat pada kita. Kalau Allah biarkan kita buat benda yang haram, hancur kita. Hancur. Sebab tu ya Allah bersyukur sebab engkau tak bagi buat benda tu. Bersyukur sebab engkau tak bagi membazir. Kan? Sebab itulah kereta kan ada brake tak? Brake tu nikmat tak? Ke mengganggu kita? Kalau tak ada brake apa jadi? Walaupun kita tengah laju kan, tiba-tiba kena brake, nikmat tu. Sebab kalau tak brake boleh memudaratkan. Okey, yang keempat. Yang keempat as-saihud. Apa dia as-saihud? Dia terjemah apa? Apa dia? Dia ada banyak tafsiran. Asal dia siyahah. Siyahah ni melancong. Siyahatun, melancong. Jadi saihun daripada perkataan siyahah. Berjalan. Berjalan. Berjalan untuk apa ni? Berjalan apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang paling besar apa dah? Berjalan pergi berjihad. Berjalan pergi berjihad, berjalan pergi berdakwah, berjalan menuntut ilmu. Itu termasuk saihun. Allah suka. Ada banyak tak ayat yang Allah galakkan kita berjalan.
Banyak tak? Coba sebut satu. Itu lain. Itu jangan kamu berjalan dalam keadaan sombong. Allah kata berjalanlah, tapi tujuannya ambil pengajaran. Contoh dalam surah apa ni? Surah Ar-Rum. Allah kata qul siru fil ardi. Surah Ar-Rum ayat 42. Fil ardi fanzuru. Kaifa kana aqibatul min qablu kana aksaruhum musyrikin. Okey, cuba terjemah. Allah kata qul. Allah kata kepada Nabi Muhammad, bagi kepada umat kamu apa dah? Siru. Apa makna siru? Berjalan kamu. Di mana? Di muka bumi. Jadi bila kita berjalan ikut perintah Allah tak? Nanti dulu. Fanzuru. Berjalan tapi ada sebab. Fanzuru maka unzur apa dia? Perhati, bukan setakat melihat. Perhati apa ni? Makanan, kan? Perhati kaifa, bagaimana? Kaifa. Ini yang penting ni. Bagaimana kana adalah akibat balasan man qablu, min qablu. Orang yang apa maksud ni? Tengok apa ni? Tengok tempat ke? Yang Allah suruh tengok apa dia? Kaifa. Apa makna kaifa? Bagaimana Allah binasakan kaum yang derhaka tu? Bagaimana tu? Maknanya kita kena tahulah macam mana cara Allah hancurkan kaum Samud, Allah hancurkan Ashabul Fil. Kenapa Allah suruh kita perhati bagaimana? Bukan tempat, bukan bila. Kenapa? Tak semua orang dapat pergi ke tempat. Bukan. Bila kita akan rasa kehebatan Allah, bila kita fikir cara Allah hancurkan kaum tersebut. Contohlah Ashabul Fil kan. Kalau pergi Mekah sekarang pun tempat ada tapi kesan dah tak ada. Tapi Allah suruh tak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kamu tak perhati ke bagaimana Allah hancurkan tentera bergajah? Bagaimana? Lepas tu Allah huraikan. Iaitu Allah hantar burung yang kecil, kemudian burung tu lontar dengan batu yang kecil, tapi tengok kesannya gajah yang besar hancur sehancurnya. Jadi masuk akal tak? Burung yang kecil, batu yang kecil, dengan kudrat dia boleh hancurkan gajah yang besar. Masuk akal tak? Makna apa tu? Di sebalik tu ada Tuhan yang hebat. Jadi tujuan Allah suruh berjalan supaya apa? Tengok kesan umat dahulu yang dibinasakan. Kemudian Allah kata kana aksaruhum, kebanyakan mereka musyrikin. Jadi kamu jangan jadi orang musyrikin, ataupun jangan jadi seperti mereka. Ambil pengajaran. Tapi sekarang berapa ramai yang berjalan nak tengok ni kesan kehebatan Allah, kan? Biasa kita kalau pergi mana-mana tempat kita terpegun dengan apa? Makanan kan? Makanan lagi? Bangunan kan? Bangunan. Kehebatan orang dulu. Salah lah. Jadi pelik tak? Kita rasa hebat orang dahulu, tapi tak rasa hebat pencipta orang tu. Pelik tak? Pelik lah. Sebab kita tak berfikir. Sama juga bila kita pergi tempat-tempat yang jarang kita pergi, biasa yang paling menyeronokkan apa dia? Yang bukan negeri Melayu lah. Yang paling menyeronokkan apa dia? Makanan lah, makanan yang berbeza kan. Tapi boleh tak kita tengok makanan sehingga kita rasa kehebatan Allah? Boleh je. Bahkan Allah suruh kita perhati, bila makan, perhatikan makanan tu. Dari mana dia datang, macam mana boleh jadi sedap macam ni. Okey?
Kemudian kita sambung. Saihun ada beberapa makna lah. Satu, orang suka berjalan untuk ambil pengajaran. Makna yang kedua, orang yang berpuasa. Orang yang suka berpuasa. Dua maksud. Okey. Yang kelima, ar-raki'un, orang suka rukuk. Mana apa ni? Suka solat. Wal as-sajidun, dan suka sujud. Suka sujud. Mana suka solat lah. Kalau dia suka sujud, suka rukuk, dia suka solat kan? Solat apa ni? Solat sunat. Yang kata suka solat fardu. Solat fardu 5 waktu je. Kan ada seorang sahabat tanya pada Nabi, Nabi tanya pada sahabat yang suka berkhidmat pada Nabi, mintalah apa yang kamu nak kan? Sahabat tu minta apa? Aku minta nak dekat kamu di syurga. Padahal sahabat tu miskin. Dia kerja dia bantu Nabi, miskin lah. Tiba-tiba Nabi tawarkan nak minta apa? Mintalah dunia ke kambing ke Nabi akan bagi. Tapi dia tak nampak dunia. Sebab dia tahu dunia dapat banyak mana pun akan ditinggalkan. Jadi dia minta untuk bersama Nabi di syurga. Maka Nabi pun bagi. Formulanya apa? Perbanyakkan sujud. Maksudnya perbanyakkan salat sunat. Okey. Yang ke-7, al-amiruna bil ma'ruf. Suka menyuruh berbuat kebaikan. Suka suruh, Allah tak kata dia buat kebaikan, tapi Allah kata dia suka suruh orang buat baik. Apa maksud dia? Bila dia suka suruh orang, syarat pertama, dia mesti tahu apa kebaikan. Dia mesti tahulah. Kalau tak, macam mana nak suruh orang? Yang kedua, dia mesti buat. Sebab apa? Dia tahu kalau dia suruh orang, dia tak buat, akan dimurkai oleh Allah. Jadi dia tahu apa yang ma'ruf dan dia buat, kemudian baru dia suruh. Yang ke-8, dan mencegah. Suka mencegah anil munkar, kemungkaran. Makna kadang-kadang dia puasa, dia rokok, dia solat kan, dia puji Allah, dia beribadat, tapi yang tu je, tengok kemungkaran dia buat tak tahu je. Makna dia belum cukup syarat untuk mati syahid. Islam dia tak lengkap kan? Dan kita tahu kan, kita biasa dengar dah, saya pun banyak kali dah beritahu, Bani Israel dilaknat oleh Allah. Apa sebab? Bani Israel ni kaum yang mulia kan? Sebab tak mencegah tu. Yang nombor 8, nombor 7 dan 8 dia tak buat. Sebab tu dalam ayat ni Allah sebut waw tak? Ada tak sebut at-taibun au ataupun al-abidun? Ada au? Tak ada. Bila tak ada, makna apa? Ini package semua sekali. Okey. Kemudian yang terakhir, wal hafizu, dan sentiasa memelihara bagi hudud apa dah? Batas hukum Allah. Dia sentiasa memelihara batas-batas hukum Allah. Sama ada perkataan ke, perbuatan ke. Kemudian last sekali Allah kata apa? Wabashiri, dan berilah
khabar gembira. Jadi berita gembira ni sebenarnya untuk siapa? Al-mu'minin, untuk bila Allah khususkan beri berita gembira kepada orang beriman, apa maksud dia? Apa pengajaran dia? Hanya orang beriman yang boleh buat semua. Yang benar-benar beriman yang boleh buat semua sekali fikir. Bila orang beriman, semua ada ni, dia berhak gembira. Dan bila dia baca ayat ni, dia tak gembira, apa makna? Dia tak cukup package ni. Percayalah. Macam biasa je. Kamu bukan orang beriman. Sebab Allah kata ini khas untuk orang beriman. Sebab itulah antara sebab kita rasa macam takut je nak berjihad kan. Takut je nak korban nyawa. Sebab apa? Tak cukup ni. Tak cukup. Dan sebab itulah kita tak gembira sangat bila sebut pasal jihad kan. Sebab apa? Punca utama apa dah? Sangkut kat sini lagi. Kan? Banyak tak lagi dosa-dosa kita? Banyak. Bila sangkut kat sini, habislah cinta dunia kan. Macam mana nak korbankan nyawa? Okey? Boleh ambil satu ayat lagi? Panjang. Boleh? Makanan tak banyak malah tinggal. Kalau banyak nak berhenti awal. Takut membazir kan. Okey. Makana. Ini bahasa Arab ni. Makana, bukan makan. Tidak patut lin nabi, bagi wallazina amanu, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Apa yang tak patut bagi Nabi? Jadi ada benda yang juga tak patut kepada Nabi. Dia sebenarnya tak patut pada orang beriman. Nabi memang tak akan buat pun benda yang tak patut kan. Tapi kenapa Allah sebut juga tidak patut bagi Nabi? Nabi tak buat pun benda yang tak patut. Pengajarannya ialah kalau nak suruh orang beriman jangan buat benda tu, yang pertama Nabi sendiri kena tinggalkan. Contoh, kepimpinan melalui teladan. Tak ada ayat tu. Jadi kalau rakyat yang langgar peraturan SOP kena denda, pemimpin pun jangan double standard. Ayyastaghfiru, mohon keampunan. Mohon keampunan untuk siapa? Untuk orang-orang musyrik. Jadi tak patut Nabi minta ampun untuk orang kafir, tak patut. Orang beriman tak patut, Nabi lagi tak patut, sebab Nabi ketua, Nabi kena tunjuk contoh. Adalah pendapat dalam tafsir dia kata Nabi pernah sebut kepada pakciknya Abu Talib. Masa pakciknya Abu Talib nak mati ataupun nazak, sebelah Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua-dua kafir. Jadi Nabi tugas dia pendakwahkan, tak kira ada siapa dan bila. Jadi Nabi kata pada pakcik dia, qul la ilaha illallah. Dia tak cakap. Kemudian Nabi ulang lagi, akhir sekali Abu Talib kata apa? Ala millati Abdul Muttalib, aku nak mati di atas agama Abdul Muttalib. Lepas tu Nabi pun cakap, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Lepas tu turun ayat ni. Itu salah satu pendapat. Allah kata, Allah tegur, tak patut kamu minta ampun kepada orang musyrik. Walaupun
kanu adalah mereka ulu pada ulu. Kadang-kadang ulu, kadang-kadang uli. Makna dia samalah. Ulul albab, mana orang yang punya akal. Ini uli kurba, orang yang mempunyai hubungan kerabat. Walaupun adalah mereka kerabat pakcik kamu. Bila ni tak patut ni? Min ba'di, dari selepas tabayyan. Apa yang tabayyan jelas lahum, bagi mereka, iaitu bagi orang beriman. Jelas apa ni? Annahum, sesungguhnya mereka ashabul jahim, mereka adalah ashabul jahim, ahli neraka lah, ahli neraka jahim. Dari mana mereka tahu sampai tak boleh minta ampun? Dari mana mereka tahu orang tu akan masuk neraka jahim sedangkan mereka belum mati? Ada yang Allah begitu dalam Al-Quran dan ada yang Allah begitu melalui Nabi. Macam Abu Lahab, dia belum mati kan, tapi Allah dah beritahu tak dia akan masuk neraka. Saya sela naran zat al-lahab. Tapi yang belum mati dan Allah pun tak beritahu dia akan mati atas agama apa. Boleh tak minta ampun untuk dia? Boleh tak? Minta ampun boleh ke tak? Tak boleh, ayat ni jelas. Tak boleh minta ampun kepada orang musyrikin. Sebut tak yang mati tanpa hidup? Tak boleh. Yang boleh apa dia? Minta hidayat. Minta hidayat. Kenapa tak patut? Kenapa tak patut? Sebab Allah dah beritahu dalam Al-Quran, surah apa? Surah Al-Anbiya. Innallah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna zalik. Ini sebab tak boleh, sebab tak patut. Allah kata apa? Innallah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan ampunkan, an yushraka bihi, bila Allah disekutukan, Allah tak akan ampun. Jadi kalau Allah cakap dia tak akan ampun, kamu minta juga, mana apa tu? Degil. Wa yaghfiru ma duna zalik, sebaliknya Allah ampun yang selain daripada syirik. Selain daripada syirik Allah ampunkan. Contohlah orang tu berzina, mencuri, merompak, membunuh kan. Kemudian dia mati. Dia mati dan tak bertaubat. Kita boleh tak minta ampun untuk dia? Boleh kalau dia Islam, boleh. Kalau dia Islam boleh. Ada baca berita gini. Seorang pekerja kilang dihukum dah lama dah, cuma hukum gantung sampai mati di Gua Musa. Orang Melayu, orang Islam, dia bunuh Dekla, jururawat, umur 25 tahun. Dia kelar tangan, kelar leher, lepas tu darah keluar, dia rogoh pula perempuan tu. Lepas rogoh, dia pergi minum arak pula. Orang Melayu. Di mana ni? Bukan di Kuala Lumpur, di Gua Musa. Hebat tak orang Melayu? Sebab tengah-tengah kawan tu keluar darah memacut, dia boleh rogol. Jadi hukuman hari ni dihukum. Itu baru kat dunia tu, baru kat dunia. Teruk tak masyarakat kita? Maknanya tak ada rahmat langsung dalam hatinya. Okey. Habis Rasa ayat ni saya habiskan boleh? Minta izin. Sebab kita makan pun tak lama je.
Sebungkus orang kan tu nikmat tu, makanan tak banyak, boleh habis banyak ayat. Okey, Allah kata wa ma kana, dan akan lagi makana, dan tidaklah istighfar Ibrahim. Siapa Ibrahim ni? Nabi Ibrahim. Li abihi, untuk bapaknya. Bapaknya nama apa? Azar. Bukan Azar. Illa, kecuali, an maw'idatin, kecuali berkenaan mau'idah apa dah? Janji wa'adaha, yang dia janjikannya. Siapa janji ni? Nabi Ibrahim. Iyahu, kepadanya, iaitu kepada bapaknya. Apa janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang kafir? Aku akan minta ampun untuk kamu. Masa tu bapak dia kafir ke Islam? Kafir. Jadi bercanggah tak? Allah kata tak boleh minta ampun. Sebab tu Allah kata tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya, melainkan kerana janji Ibrahim kepada bapaknya. Tapi lepas tu falamma tabayyan, maka tatkala telah tabayyun jelas, lahu, baginya, iaitu bagi Ibrahim, annahu, sesungguhnya dia, iaitu bapa dia, adalah musuh Allah. Tabarra'a, dia pun tabarra'a apa dia? Tabarra'a makna bara'ah, dia berlepas diri. Ibrahim berlepas diri, dia tak minta ampun dah. Minhu, darinya. Kemudian Allah puji Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim la'awahun. Apa makna la'awahun? Dia terjemah apa? Dalam tafsir awahun banyak makna. Pertama, raja'un, suka kembali kepada Allah. Silap sikit je terus kembali kepada Allah. Yang kedua, suka berzikir dan berdoa. Suka berzikir dan berdoa. Dan yang ketiga, lembut hati. Suka kembali kepada Allah. Yang kedua tadi, suka berdoa dan berzikir. Yang ketiga, lembut hati. Halimun, lagi maha lagi apa? Bukan penyantun. Allah ada tak sifat halim? Jadi kalau kita terjemah penyantun, apa makna penyantun? Siapa boleh cerita apa makna penyantun? Tengok bahasa Melayu pun kita tak jelas. Kita terjemah dalam bahasa yang kita sendiri tak jelas. Siapa BM dapat A+? Ada? Tak ada. Berbudi? Okey. Kalau Allah halim, Allah berbudi bahasa. Apa maksud Allah berbudi bahasa? Macam mana? Apa dia? Layan dengan? Tak. Patient tak, lebih penyabar, lebih menyabar dengan orang lain. Kan berkatakan ini sopan. Bukan. Sebab itulah bila halim terjemah penyantun tak sampai tujuan. Maksud sebenar. Halim dalam bahasa Arab ialah
Dia Allah boleh hukum sesiapa yang derhaka kufur kepadanya bila-bila masa, tapi Allah tahan. Itu halim. Halim ialah sabar dalam keadaan mampu buat. Tapi kalau sabar, perkataan sabar tu bahasa Arab. Sabar ni mungkin dia sabar sebab dia tak mampu. Contohlah orang pukul dia sampai berdarah kan. Dia nak bangun pun tak boleh. Dia pun kata, saya sabar je ni. Itu bukan halim. Halim ialah ketika dia kuat, dia boleh pukul balik tapi dia tahan. Itu halim. Ya. Sebab itulah yang kufur, yang syirik pada Allah, yang buat maksiat setiap hari tak? Setiap saat berapa juta, berapa bilion. Tapi Allah buat apa pada mereka? Tak. Sebab apa? Allah halim. Kalau buat dosa je Allah hukum, buat dosa je hukum. Apa jadi? Tak ada. Kita pun tak ada kelas ni. Sebab kita pun buat dosa banyak juga kan? Boleh? Jadi sifat tu ada pada Ibrahim. Contohnya, cuba buka surah tak ingat lah. Okey, surah Maryam ayat 47. Surah Maryam ayat 47. Daripada ayat 46 lagi. Cuba tengok, ini contoh sifat Ibrahim halim. Dan sebenarnya inilah janji Ibrahim pada bapa dia. Inilah janji yang dia pun minta ampun sedangkan benda tu salah. Allah kata apa? Ayat 46. Qala, bila Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapa dia, maka jawapan bapa dia apa dah? Qala araghibun anta an alihati. Bapa dia kata, adakah patut kamu benci pada Tuhan kami? Kami dah sembah lama Tuhan tu, tiba-tiba kamu benci. Adakah patut? Ya Ibrahim. Tengok bapa dia panggil anak, dia panggil apa? Ibrahim. Kemudian la illam tantahi, bapa dia ugut. Sekiranya kamu tak berhenti daripada berdakwah, la arjumannaka, aku akan rejam, baling kamu dengan batu ke, dengan selipar ke. Dan bapa dia kata, wahjurni maliya, dan tinggalkan aku, pergi jauh-jauh, jangan datang lagi. Bapa cakap macam tu, hati sakit tak? Sakitlah. Tama-tama anak bercakap benda yang baik, nak selamatkan bapa, tiba-tiba kena halau. Tapi apa kata Ibrahim? Qala salamun alaika, sejahtera ke atas kamu. Ini sifat halim ni. Ibrahim boleh tak maki? Okey, pergi mampuslah kamu, kan? Tapi Ibrahim tak lepas, tak balas kejahatan dengan jahat. Itulah halim. Bahkan dia doa pula, salamun alaika. Kemudian apa kata Ibrahim? Inilah sa'astaghfiru. Apa makna sa'astaghfiru? Akan. Inilah janji ini. Dia tak minta ampun masa tu. Dia kata, aku akan minta ampun. Itu janji. Sebab janji itulah Ibrahim tunaikan. Dan Allah kata, tidaklah istighfar Ibrahim melainkan hanya kerana nak menunaikan janji. Boleh faham? Dan sebab tu dalam surah Mumtahanah, Allah kata, pada Ibrahim ada contoh yang terbaik. Kecuali satu je, jangan ikut Ibrahim. Tahu? Apa dia? Cuba buka surah Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah, kan? Sesungguhnya adalah bagi kamu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Fi Ibrahim, pada
Ibrahim. Wallazina ma'ahu, dan kepada orang-orang yang bersama Ibrahim. Apa contoh yang baik ni? Idh qalu liqaumihim, ketika mana Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata pada kaum mereka, inna bura'a, kami ni berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah, kami tak nak masuk campur. Kafarna bikum, kami kufur kepada kamu, dan wabada bainana, telah jelaslah antara kami dan antara kamu al-adawah, permusuhan dan kebencian. Jelas. Walaupun bapa tapi sebab kafir kan. Abadan. Sehinggalah permusuhan ni sampai bila? Sampai kamu beriman kepada Allah yang Esa. Illa Ibrahim boleh buat contoh yang baik dalam semua, kecuali qaula Ibrahim, kata-kata Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfiranna laka. Yang ni jangan tiru Ibrahim. Boleh faham? Kelas. Tapi Ibrahim sengaja tak? Tak sengaja. Ustaz, kalau kita dari segi nak berdakwah, bila jumpa orang, kita cakap, walaupun dia kafir, kita tak boleh beri salam tak? Itu kalau atas dasar kita tak boleh doa. Tapi kalau kita berdakwah, boleh kita beri salam? Tak, ulama beza pendapat lah. Kalau kita bagi salam dengan niat salam tu ialah dakwah supaya dia masuk Islam, salam ialah Islam, ada pendapat kata boleh. Kalau kita kata Assalamualaikum, maksud kita ialah semoga kamu masuk Islam, ada pendapat kata boleh. Ya. Dia sebenarnya soalan tu belum patut ditanya. Tahu sebab apa? Sebab kita sama-sama Islam pun tak bagi salah semua lagi. Okey, ada soalan? Macam kita kena kebanyakan sujud tu dia solat sunat kan. Kadang saya jumpa dengan orang lepas solat fardu tu sunat dia banyak solat. Saya tak apa solat apa dia. Saya solat qada yang dulu-dulu. Jadi saya cakap lah, sebenarnya tak perlu kita bertaubat, Allah semua tu diampunkan dan kita tak perlu balik solat-solat yang dulu tu. Kita nak perbanyakkan, perbaiki solat tu, kita solat sunat saja. Tak apalah, saya tak yakin solat-solat saya dahulu diterima. So dia solat qada tu banyak sangat. Macam saya dah berjemaah, dah habis semangat jemaah saya tu, dia solat sunat, solat saya kan solat sunat. Saya cakap bagusnya tak ada solat sunat banyak. Tapi saya kalau zuhur dah banyak lebih daripada 8 rakaat. Jadi dia solat qada. Macam lagi saya cakap, betul lah saya cakap tu, kita tak perlu qada balik solat yang dulu-dulu kan. Pendapat yang paling kuat lah, kalau tinggal solat dengan sengaja, pendapat paling kuat tak wajib qada. Bahkan kalau qada, Tuhan tak terima. Dalilnya, pertama, tak ada dalil daripada hadis Nabi ke daripada Quran yang siapa tinggal solat dengan sengaja wajib qada. Tak ada dalil. Yang ada hanya Nabi sebut bila seseorang tertidur ataupun terlupa, maka bila dia bangun tidur solat, dan bila dia ingat solat, itu je hadis. Adapun tinggal dengan sengaja tak ada dalil. Ataupun kata-kata sahabat ke, perbuatan sahabat ke, tak ada satu pun. Ada kemungkinan tak sahabat ni tertinggal juga solat? Ada, tapi tak ada dalil pun bahawa mereka qada, tak ada. Bila Nabi tak buat dan tak ada dalil, tiba-tiba kita buat, kata ulama termasuk benda bid'ah. Dan Nabi kata apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Siapa yang buat amalan dia bukan daripada kami, dia tertolak. Satu. Yang kedua, kalau dia asyik qada je fardu, ya Allah, dia akan rugi serugi-ruginya. Apa dia? Rugi amalan solat sunat yang sangat besar pahalanya. Solat sunat subuh, solat sunat 12 rakaat, solat duha, solat witir, ya Allah, ruginya. Sebenarnya itu juga bisikan syaitan. Qada tapi terlepas kelebihan yang besar. Dahlah kamu dah berumur dah kan, lepas tu asyik qada, lepas tu solat sunat tak sempat buat, ya Allah, rugi tak? Sedangkan di akhirat besok yang pertama ditanya pada solat fardu. Lepas solat fardu kalau tak sempurna,
Allah suruh malaikat cek apa? Solat sunat. Tengok tak ada solat sunat. Kenapa? Habis masa dengan qada, rugi. Nah, pendapat kedua dia kata kalau tinggal solat dengan sengaja pun kena qada. Ada yang lagi ekstrim, dia kata apa? Tak boleh langsung buat solat sunat sehinggalah habis qada fardu. Tu lagi lah. Cuba bayangkan, orang tu tak solat 50 tahun, lepas tu dia nak qada berapa tahun? Solat fardu satu waktu pun rasa berat. Ini nak qada sampai 2-3 solat dalam satu waktu kan. Jadi dia solat pun dalam keadaan rasa tertekan, rasa berat kan. Lepas tu duk kira lagi, ya Allah, umur dah pendek, solat banyak lagi. Tak khusyuk dan tak fokus kan. Jadi solat dia tak berkualiti. Lebih baik dia ambil pendapat, kalau ikut pendapat Dr. Yusuf Qardawi, dia kata dia lebih condong pada pendapat yang mengatakan tak wajib qada. Habis wajib apa? Wajib bertaubat. Kamu tinggal solat dengan sengaja sama seperti kamu berzina, kamu mencuri, iaitu kena bertaubat nasuha. Jangan ulang lagi. Teruskan solat sunat yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, ganjaran mati syahid selain di medan perang, amalan apa lagi yang sama ganjaran untuk dapat mati syahid? Yang Nabi kata mati syahid kerana terbakar, mati syahid. Kerana mati lemas, mati syahid. Sakit perut, termasuklah taun. Dan ada kata mengatakan COVID-19 pun termasuk. Tapi syarat dia mestilah orang tu beriman. Kalau tak salah 10 kali COVID pun tak mati syahid. Cuma yang mati syahid, sakit perut ke, mati terbakar hangus ke, mati lemas ke, mati jatuh bangunan ke, Nabi kata syahid, mati pertahankan diri, mati pertahankan harta, mati syahid. Tapi itu syahid apa tu? Sebenarnya orang kita salah faham. Itu sebenarnya syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid kubur dengan ni tak? Yang terlepas dari syahid kubur, syahid. Dia syahid akhirat. Yang mati syahid dalam medan peperangan, syahid dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ni apa maksud? Orang mati syahid di medan perang, dunia pun dapat. Apa dia? Dia tak payah dimandi, tak payah dikafan, tak payah dia solat. Itu mana dunia. Kemudian akhirat besok, macam kelebihan tadi lah. Roh dia pun terus terbang ke dalam syurga. Tapi yang mati sakit perut, yang mati terbakar, mati lemas, dia syahid akhirat. Dunia urusan macam biasa. Kena mandi, kena kafan, kena solat kan. Kena ke bumi macam biasa. Cuma akhirat dia dapat kelebihan sama seperti orang mati syahid. Wallahu a'lam. Dia sakit perut tu Ustaz, perut saja ke ataupun internal sebenarnya? Dan dalam hadis itu sebut al-mabtun. Mabtun daripada batnun, perut. Kalau dia sakit jantung ke apa tak masuk? Wallahualam tak ada sebut lah. Nanti kalau sakit jantung boleh orang kata pula saya sakit kepala Ustaz, tak adil lah. Jadi semua sakit nak mati syahid. Dia benar, dia poin dia apa dia? Mati yang betul-betul menyakit dan menyeksakan. Maka Allah akan bagi kelebihan tu. Juga ada satu hadis cakap satu pemuda tu dia tak pernah sakit kepala. Lepas tu Rasulullah kata ni ahli neraka. Ada juga. Jangan. Wallahualam tak pernah dengar. Sakit kepala ahli neraka? Dia tak pernah sakit kepala. Oh, ahli neraka. Rasulullah kata. Wallahualam tak pernah dengar. Bahaya tu. Menakutkan. Wallahualam. Okey. Saya ada soalan abang dia mengikuti ke hospital. Tanya, Abang dia? tanya adakah ayat Al-Quran apa ke yang boleh dibaca dari jauh sebab tak boleh berada di hospital. Oh, dia nak baca ayat Quran untuk abang dia yang di hospital. Abang dia tak boleh baca sendiri? Tak. Bila orang tu masih hidup, dia kena sendiri beramal.
Dan kita nak beramal untuk orang bila dia mati. Bila dia mati kan, itu pun ulama beza pendapat. Sebab apa? Boleh beramal untuk orang mati. Sebab dia dah mati, dia memang dah tak ada peluang untuk beramal. Tapi selagi mana dia hidup, dia ada peluang untuk beramal. Kritikal tak sedar. Ha? Koma je Ustaz, koma. Tak ada solat. Koma doa je. Doa je lah. Doa. Dia, cara kita berfikir kadang-kadang merugikan. Apa dia? Bila orang tu sakit, bila orang tu koma, baru kita nak bantu dia beramal. Masa dia sihat, walafiat, kita tak ajak dia pergi kelah, tak tunjuk daripada kebaikan kan. Jadi kita kesian tak kena tempat lah. Bila kawan tu tak ada peluang, barulah kesian. Okey. Ada soal lagi? Tak ada? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.